Surah Al-Kahfi, surah ay-awal, surah ay-Yasin. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن تخرج يخرج من أفواههم إن 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 يقولون إلا كذبا فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Silakan Terima Kak kasih. Salim. Silakan Aku Kak terima Salim. kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل Assalamualaikum. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Terima kasih Mira. Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang baru masuk. Kita tunggu mungkin sebentar saja lagi setelah masuk insyaAllah. Assalamualaikum Mira. Assalamualaikum Kak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Sarina. Min nak baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Surah Mira Al-Kahf. baca, terima kasih. Baca ni. Aduh. Okay, InsyaAllah. Tunggu sekejap ya. Kita menunggu Ustazah masuk. InsyaAllah. Bentar-bentar ya. Cikgu tak masuk ke petang ni? Tak pasti. Tak nampak tadi dia ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Wan. Orang bagi salam tadi tak jawab. Bibik Kak Wan lah. Hasna. Assalamualaikum Mak Jah. Salam. Assalamualaikum semuanya. Salam. Mak Jah sihat? Sihat, alhamdulillah. Put masih ada. Alhamdulillah. Ini kita start record. Assalamualaikum Puan Zalina, Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mira. Sama. Assalamualaikum Adik Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standby di Irma. Ya, tengah cari jap. Oh, Ustazah belum masuk. InsyaAllah. Assalamualaikum Puan Hawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang baru masuk. Assalamualaikum Puan Maskia Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena mula. Puan Maskia adalah Ustazah Maskia. Boleh baca lagi kan Al-Kahfi? Boleh. Boleh kot. Malam ni. InsyaAllah. Bacalah Ustazah Al-Kahfi 10 ayat awal sementara Ustazah belum masuk ni. Assalamualaikum Puan Nur Saadah. Tadi dah baca dah sebenarnya tapi Ustazah belum masuk lagi. Bacalah dulu Ustazah 10 ayat awal. Tak apa. Saya tengah baru nak solat. Oh nak solat. Okey tengah dekat. Siapa lagi nak baca? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ira boleh baca tak? Ira baca 10 ayat awal insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Azin, Kasira. Ada yang nak baca 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, silakan. Assalamualaikum Puan Nur Ain. Assalamualaikum Puan Rosmin. Assalamualaikum yang baru masuk. Waalaikumsalam yang beri salam. Ada yang nak baca 10 ayat akhir. Silakan. Siapa lagi ni? Wonder One boleh baca tak? Irwana nak ke mana tu? Fi amanillah. Balik kerja. Baik, hati-hati. Wonder One ke Ernie? Wonder One tak ready. Saya di office. Oh, Masya Allah. Baik-baik. Iman? Iman okey, Iman? Baca. Ke Iman kalut dengan anak-anak? InsyaAllah. Betul tu kalut dia ni. Baik-baik. Iman. Okey. Saya kat Mira. Okey, it's okay. Siapa volunteer nak baca 10 ayat akhir surat Kahfi? Kalau tak ada, Kak Sorina bacalah, Kak Sorina. Kalau tak ada yang nak volunteer. Tak. Kak Adi Irma. Siapa lagi ada ni? Kak Suaya. Suaya boleh baca ni. Telak lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang jawab salam tu? Ibu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ibu. Oh, Ustazah masuk dah. Okey, tak apa. Ada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Kak Nurini, Kak Amira, Kak semua? Alhamdulillah. Khair, tamam. Ustazah InsyaAllah. Ustazah. Alhamdulillah khair. Kullu tamam, alhamdulillah. Syukran. Fadali. Bismillah. Baik, kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkaltu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب الله. يسير عليك يسير وتمم بالخير. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang bahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati, lagi saya kasihi sahabat takbiran Gema Nur Iman yang diurus takbir oleh Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan di tahun baru ini, Masya Allah. Jadi jom kita menyambung kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Falyatafaddal mashkura. Tak ada saya boleh tafadhal masykurah ya. Syukran alhamdulillah, masya-Allah. Tabarakallah. Kita dah masuk tahun yang baru, masya-Allah, bagi tahun masih ini. Alhamdulillah. 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 Ala kulli ni'mah. Bi ni'matihi tatimmu salihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amsayna wa amsal mulku lillah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad. Selamat meneruskan perjuangan untuk kita memahami betapa besarnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan pengajian kitab Fiqhul Manhaj ala Mazhab Imam Syafi'i. Kalau hari ini adalah tahun 2024, Masya-Allah, betul 2024 Januari, hari ini 4 Januari untuk 2024 bersamaan dengan 22 Jamadil Akhir, Masya-Allah, tabarakallah. Kita sedang menghitung hari untuk menuju bulan Rajab, Sya'ban, dan moga-moga Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Moga-moga Allah pilih kita berterusan. Saya teringat kalau Ramadan kita tak ada kelas kan? Tidak ada kelas, insya-Allah. Sebab petang-petang macam gini orang duk sibuk nak buat juadah. Ya, Allah. Lagi waktu-waktu saya ni lah. Tapi kalaulah ditakdirkan Allah membuka ruang dan peluang untuk buat majlis ilmu, maka ganjarannya dia lebih besar lah. 3 bulan lebih awal saya berkata perkara yang sama ni sebab tahun yang baru untuk masih ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya sangat bersyukur. Ini adalah tahun yang ketiga lah begitu bersama dengan Gema Nur Iman. Sebab tahun 2024 saya bermula 2022. 2023 alhamdulillah Allah memberikan ruang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perjalanan ini adalah perjalanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah redha. Moga Allah berikan panduan kepada kita berterusan. Terima kasih kepada saf kepimpinan seluruh AJK besar lah.
terutamanya Hajah Rosniati sebagai pengerusi dan seluruh yang bersama meneruskan perjuangan ini. Walaupun kita berusaha sekadar, agaknya hari ni aku tak tahu nak sebut apa, MMS atau apa nak sebut apa benda pula tu nama tu. Selalunya Irma, oh dia guna lain. Okey, walaupun hanya lain. itu nak sebut apa tu? Emma Siregar. Ha? Emma Siregar. Macam mana nak sebut macam tu? Macam tak jumpa jalan je. Abaikan Okey, ke Ustazah? baik. Yelah, saya selalu sebut yang presenting tu kan. Sebab kan, sebab namanya kat situ tak boleh sebut. Jadi tuan badannya menyebut sendiri. Allah SWT, walaupun hanya sekadar untuk sharing, kemudian memulakan. Tadi yang mula-mula bagi salam kat saya, Kak Nurini. Dah lama dia tak jadi saya punya moderator katnya kan. Bagilah Kak Nurini pula, kau cuti Kak Azrina pula aku sebut salah. Kak Amnira. Sebab dia kau tak jadi. Hari ni Bonda M bertugas waktu maghrib. Masya Allah. Oh ya ke? Saya bersedia nak bagi Okey. orang lain. Tapi tak apa. Ustazah Sekarang rindu ni kat saya. Yelah, aku rindu dengan kau Kak. Bukan pasal ni Kak. Dia nanti aku cakap satu seluruh Gemudur Iman ni ada rakaman pula tu kan. Moga Allah berikan kemudahan insya-Allah. Terima kasih ibu-ibu Kak berterusan. Terima kasih Kak Nurini tadi. Lagi siapa? Bonda Akiah lagi? Sebut sikit. Bonda Moda lagi? Siapa? Ibu Ros, AJK? Siapa? AJK lagi. Kak Azrina tak ada. Yelah, tapi dia salah seorang daripadanya, Kak Azrina lagi. Intan. Ustazah Maskiah. Ada yang Intan. baru. Ada Irma. Intan. Kak Irma, Kak Intan. Dan lagi? Ustazah Maskiah. Ustazah Maski ya. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Baru lagi. Tapi Baru ada lagi, ada. untuk bersama-sama dalam perjuangan ini. Moga Allah redha dan moga Allah berikan kemudahan untuk kita berterusan menuntut ilmu ini. Dia tidak menjadi satu perkara yang dikira lambat apabila ia berkaitan dengan ilmu, apatah lagi ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu fardu ain. Moga-moga Allah berikan jalan kefahaman dengan pengajian ini. Kalau tak faham pun tak apa. Saya cakap utara ni. Kalau tak faham pun tak apa. Tak apalah tak faham. Janji masuk dalam majlis ilmu. Tetapi mohon pada Allah untuk beri faham. Beri faham pada agama ini supaya kita beramal dengan agama ini dengan petunjuk dan dalil yang sahih dan muktabar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum ta'lim tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Akhir amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu laka bi ni'matika 'alaina wa abu bi dhunubina faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Kak Amira, itu salah satu ayat hafazan yang tinggal depan je. Wa ufawwidu amri ila Allah.
saja je untuk tasmik Amira. Silalah. Kalau tak Awal. masuk season 4 nanti. Allah basirun beribad. Silalah InsyaAllah. masuk dan tasmik lah. Kenapa pula Kak Amira je ni? Yang lain-lain pun boleh. Jemputlah. Tanya Kak Amira apa yang perlu ditasmik tu. Dia buat-buat tak tahu je. Aku cubit kau tahu. Bakal je jauh tau. Kalau dekat korang semua ni, aku tarik-tarik kau duduk depan aku, duduk dan belajar dan menghafal dengan apa yang aku hafal. Takkan aku nak hafal seorang-seorang. Mana boleh. Korang kena hafal sendiri. Sekali. Siapa pula ni yang kena? Kak Suaya. Sila. Tanya Kak Amira. Macam mana nak dapatkan kelebihan itu. Walaupun dia buat tak tahu je dengan aku beberapa bulan ni. Tak apalah. Allah yang pilih kan. Allah tak pilih. Rasalah sedih tu. Hari ni saja aku buat pengumuman begini. Hujan-hujan ni dekat Johor, dekat negeri Johor kan paling banyak hujan sekarang kan. Jadi kemakbulan doa ni luas. Allah tiba-tiba ada yang jawab dekat Madinah akan diusahakan. Dia pergi umrah. Dia pun nak usahakan. Dia kena usahakan. Ada 10 hari je. Tak sampai. Tinggal 8 hari je. Untuk berakhir. Ada cabaran bersama saya. Ibu-ibu kakak yang rahmati Allah sekalian. Dunia ini ad-darul ibtila. Ad-dunia darul ibtila. Dunia ini memang adalah tempat untuk ujian. Salah satu ujian yang sebahagian daripada jamaah yang bersama dengan saya. Mungkin sebahagian ni ada berasama dekat Majlis Ilmu Botani dalam Gubernur Iman ni. Ada saya nampak Kak Hadijah Maimunah. Saya nampak ada Allahumma salli ala Muhammad. Kak Mahani Muda. Saya rasa ramai lagi yang ada juga ni. Saya tengah tunggu juga Kak siapa? Kak Azrina. Entah bila lah tu dia betul-betul nak memunculkan diri. Irma apa orang Johor? Ya ke? Kak Irma orang mana Kak Irma? Saya je berbual dulu ni sebelum kita mula. Minta maaf Kak sekejap Tahun baru kan? Segamat? Ya. Segamat di mana? Bismillah. Di Kampung Tengah. Saya kampung tepi tak ada, saya gurau je. Saya Batu Pahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya Kak Suaya, buka kamera Kak Suaya. Kak Nurmawati semua. Bukalah kamera. Kamera Kak Suaya tu. Kami pun tak pernah tengok. Kak Suaya asyik kelakar je, ketawa je kan ketahukan aku. Malu. Oh iyalah, walaupun malu tu separuh daripada iman. Tapi bila guru suruh buka patutnya dengarlah tu. Gitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi yang memberi salam keseluruhannya. Juga yang berada di FB Live saya. Official page saya. Terima kasih untuk bersama. Jangan lupa. Murajaah lah. Murajaah lillah. Saya suka perkataan ni. Saya suka untuk ajak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tengok saya punya status ke apa semua. Saya akan tulis murajaah lillah. Oh, saya orang Pontian, Kak Idayu. Baik, saya orang Batu Pahat Kak. Allah SWT. Saya sila orang Johor, sila munculkan diri. Doakan negeri Johor tidak banjir lah. Allah SWT. Tiba-tiba, Masya Allah, angkat tangan Kak Rabida. Kak Rabida orang mana Kak Rabida? Bagi Chan lah. Kak Zarina Awang tak payah. Segamat Ustazah. Saya Segamat. Masya Allah. Tu sama ada saudara Kak Irma. Mudah-mudahan berjumpa lah nanti insyaAllah. Ustazah dah pernah tengok saya kat GM. Kemain. InsyaAllah. InsyaAllah. Bonda tak pandai FB. Tak apa bonda. Jangan pandai sangat. Kalau pandai nanti macam-macam pula. Cukuplah yang ni pun lebih baik. Alhamdulillah. Okey lah ni. Sekarang ni muar hujan. Bukan muar saja. Seluruh negeri Johor sedang hujan. Dan tak berhenti daripada semalam. Subhanallah. Walillahilham. Doakan. Segala yang diturunkan oleh Allah adalah adalah semua keberkatan daripada Allah SWT. Minta maaf saya membuka hari ini dengan sedikit perbualan begini, sedikit peringatan. Ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun ustaz, aku bukan ustaz, aku ustazah Kak Suaya. Kau jangan salah tulis. Yelah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya join GM saja lepas tukar ke FB Live. Kenapa pergi tak duduk GM? Melaka dah mendung, dia akan naik ke atas. Moga-moga semuanya akan memberi manfaat insya-Allah. Sebab waktunya bukan waktu ini, Tengkujuh sepatutnya daripada bulan 11 yang lepas. Tapi dia dah masuk Januari. Moga seluruhnya yang diberikan oleh Allah adalah keberkatan dan nikmat yang memberikan kita kebaikan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, kita tengok dekat slide tu, tajuk hari ini untuk kita sambung bagi bab solat ini adalah iqamah. Ini adalah kebahagiaan untuk kita. Kenapa saya kata kebahagiaan untuk kita? Sebab semua orang perempuan. Ada orang lelaki kat sini. Lama dah tak ada orang lelaki masuk ke laku ni. Mana yang lelaki pernah masuk tu? Syahid. Syahid dunia namanya.
Dia mula-mula ada dalam perjuangan, tiba-tiba hilang. Sama juga yang perempuan ni, kalau lama-lama dia hilang, sama je. Syahid dunia yang tak berapa, syahid sangatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu, iqamah sama seperti azan. Bismillah. Dengan beberapa perbezaan berikut. Dia sama, tapi ada perbezaan. Apakah perbezaannya? Yang pertama, lafaz azan diulang 2 kali. Iqamah sekali. Berdasarkan daripada dalil daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wa radwan. Bila Sayyidina Anas, pastinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa radwan. Umira Bilalun ay yashfa'al adhan wa ay yu'tira al-iqamah illa al-iqamah ay lafzin qad qamat as-salah fa innaha taqriru marratain. Bilal telah disuruh menggenapkan bilangan azan, lafaz azan, dan mengganjilkan wa an yutira. Tu ada perkataan yutira. Mana kita selalu sebut yutira ni? Yutir, witrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Zainab dan semua yang solat witir. Disebutkan dalam hadis ini perkataan diganjilkan wa ayyutiral iqamah, dan menganjilkan bilangan lafaz iqamah, kecuali ayyu lafzin qad qamat illa al iqamah ayyu lafzin qad qamat as-salah, kecuali lafaz pada qad qamatis salah. Lafzun qad qamatis salah, qad qamat as-salah, yang diulangi sebanyak 2 kali dalam iqamah. Jadi ibu akak yang dirahmati Allah sekalian, kita orang perempuan kalau iqamah, lelaki pun sama. Tapi kita ni hanya boleh iqamah. Jadi hari ini 68 orang termasuk saya, ada 12 orang, sikit je, dekat FB saya ni, insyaAllah nanti bertambah. Seluruhnya kalau iqamah qad qamatis salah tu 2 kali. Itu je yang 2 kali. Yang lain sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka lafaz iqamah yang sempurna, next kah? Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ataupun qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu adalah lafaz untuk iqamah yang sempurna. Maka lafaz ini telah sabit, next, telah sabit dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga lain-lain daripada kalangan para ummahat, imam-imam yang besar. Okay? Sabit apa sabit? Sabit. Bukan bulan sabit, sabit. Ish, tak ada orang jawab. Aku seorang-seorang ke ni? Sabit apa? Tak tahu nak terjemah macam mana, Ustazah. Apa yang tahu? Bagi tahu. Tu betul alasan tak tahu lagi. Aku dah banyak kali sebut perkataan ni dalam fiqh ni. Dan nak habis dah ni. Lupa bahasa. Faham, nak explain tak ngerti. Hukum mengkuatkan lagi. Macam ni? Ustazah. Lafaz iqamah yang telah sabit maksudnya telah tetap, telah sahih. Sabit dengan sahih tu sama lebih kurang. Yang telah ditetapkan. Terima kasih Kak Siti Zainab. Tu dia tulis, walaupun dia tulis dinyetapkan. Aku fahamlah tu ditetapkan lah tu. Laju sangat nak menjawab, tulis tu. Cepat nak tulis, aku nak tulis. Dia nyetap, aku fahamlah, ditetapkan. Benda tu tetap maksudnya benda yang memang sahih. Sahih mengikut hadis. Jadi lafaz ni, kita jangan tukar lafaz iqamah ni. Tiba-tiba kita nak sebut apa? Allahu Akbar yang kedua. Asyhadu alla yang pertama. Tak boleh. Dia mula-mula sama seperti azan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, azan dilakukan dengan perlahan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyuruh azan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tapi dalam kitab disebut dengan perlahan-lahan. Sementara iqamah disebut dengan lebih cepat. Ini kerana seruan azan bagi mereka yang tiada kat situ. Dan seruan secara tartil lebih menepati sasaran. Maksudnya tenang-tenang. Tartil tu perlahan-perlahan. One by one. Macam itulah. Satu-satu. Sedangkan iqamah pula bagi mereka yang ada bersama di situ. Orang semua dah duduk bersedia untuk solat. Jadi justru lebih sesuai seruannya secara tepat dan lebih cepat. Tepat dan cepat. Cepat sedikit. Sebutannya disebutkan tepat dan cepat. Kat situ cuma secara tepat. Maksudnya dia perlu ada perkataan cepat. Lebih seruannya secara cepat dan tepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ada yang kat atas tu ada tak ada wa asyhadu. Nak letak wa pun boleh, tak ada wa pun boleh. Tak ada masalah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Tapi kalau nak tambah wa pun boleh, tak ada masalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila wa, bila kita satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu satu nafas. Boleh letak wa. Tak ada masalah. Okay. Jadi disebut dengan cepat dan itu adalah lebih sesuai dan tepat. InsyaAllah. Yang ketiga, azan untuk Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Bagi orang yang ingin mengqadakkan solat, azan untuk mengqadakkan beberapa solat yang tertinggal hanya pada solat yang pertama. Contoh kita ada tertinggal solat 3 waktu. Kita nak buat 3-3. Tertidur sampai daripada subuh, tiba-tiba zuhur tak bangun sampai asar. Contoh. Penat betul lah, dia kerja malam lah agaknya. Tertidur sampai asar. Kemudian dia nak qada. Dia nak qada subuh, zuhur, asar. Kemudian dia nak solat asar. Sebelum nak qada tu dia kena buat apa dulu kalau dia dah bangun waktu asar? Mana dulu? Qada dulu ke yang fardu dulu? Yang tak qada, yang Allahumma salli ala Muhammad yang yang tu. Yang asar tu dulu. Tu dia kena buat dulu. Kalau dia tak tertinggal lah. Tadi kalau dia tertinggal, dia terbangun maghrib contoh, maka dia kena buat maghrib dulu. Dengan asar-asar sekali dia tertinggal. Dia bangun pukul 6.45. Sekarang kalau dekat Johor, lambat sikit lah. 6.45 sempat lagi tu solat asar. Solat asar dia tak tertinggal. Jadi dia selesaikan solat asar dulu. Kalau dia masih ada waktu, barulah dia qada. Boleh. Selepas solat asar tu boleh qada. Tak ada masalah sebab dia wajib. Wajib di qada. Dia tertinggal. Okay? Jadi dia nak iqamah yang mana? Iqamah yang pertama saja. Dia iqamah guna yang asar ke guna yang qada? Guna yang qada. Qada tu kalau ada dua, subuh dulu dia nak qada, lepas tu zuhur. Dia iqamah hanya pada subuh saja. Azan, maaf. Azan pada iqamah. Manakala iqamah pula dilakukan pada setiap solat tersebut. Azan sekali je kalau dia nak qada 3 waktu. Sekali azan, iqamahnya bagi setiap solat yang dua tadi tu, subuh dengan zuhur, disunatkan untuk iqamah sahaja pada setiap solat tersebut. Begitu juga nanti akan ada penerangan bahawa Nabi berkaitan dengan solat jamak. Nanti solat jamak pun sebenarnya disunatkan untuk azan dan iqamah. Jadi azannya adalah bagi jamak sama ada takdim ataupun takhir. Dia azan sekali tapi iqamahnya 2 kali. Faham? Faham tak? Sebab dia 2 waktu. Kalau dia jamak takdim, dia azan untuk zuhur, kemudian dia iqamah untuk zuhur, betul? Kemudian dia bangun sekali lagi untuk menyempurnakan jamak takdim tu, untuk solat asar. Bagi solat asar tu, disunatkan untuk iqamah. Kalau tak iqamah boleh? Ya boleh, tapi tak dapat pahala sunat beramal dengan iqamah untuk kali yang kedua itu. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW jama'a bainal maghrib wal isya bi Muzdalifah bi adzanin wahidin wa iqamatain. Nabi SAW dalam riwayat Muslim,
dalil untuk sesiapa yang meninggalkan qada dan juga jamak ni, menghimpunkan antara maghrib, jamaah bainal maghrib ni, solat jamak ni. Jamak apa? Jamak takdim. Semasa berada di Muzdalifah dengan sekali azan sahaja dan 2 iqamah. 2 iqamah kenapa? Sebab ada 2 waktu. Azannya permulaan saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Okay. Ada soalan untuk penerangan berkaitan iqamah ini? Saya? Lepas kita iqamah tu, kita sunat tak berdoa? Macam selepas azan. Samalah. Tapi doanya Sama, bukan doa azan. Doa yang aqamahallahu wa adamaha tu. Sebenarnya pada disebutkan qad qamatis solah tu yang disebutkan aqamaha. Tapi itu juga doa untuk iqamah. Selalu orang Allahumma rabbah azan pun dia Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah, iqamah pun dia Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah wassalatul qa'imah. Dia bukanlah satu kesilapan, tetapi dia bukan bertepatan dengan sunnah Nabi lah. Sebab untuk iqamah dia dekat bawah tu. Sunat-sunat iqamah tu yang bawah tu. Okey. Jadi syarat-syarat iqamah sama dengan syarat-syarat azan. So boleh tengok balik syarat-syarat dekat azan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Manakala sunat-sunat iqamah, sunat iqamah juga sama dengan sunat azan. Dengan tambahan sunat orang yang azan itu sendiri yang melakukan iqamah. Sunahnya yang melakukan azan, dia sunat melakukan iqamah. Orang yang sama. Jangan tukar orang. Belum lagi Kak Irma, atas sikit. Dia orang belum habis Kak. Saya ada buku, tak ada masalah. Okey. Muka laju sangat dah. Tenang. Dah makan belum? Dah kan? Kalau belum, tutup kamera, ambil karipap ke apa, boleh makan. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Suhaya ni dia suka dia. Okey. Sunat iqamah juga sama seperti sunat azan. Dengan tambahan sunat orang yang azan itu sendiri yang melakukan iqamah. Itu sunah yang paling utama. Orang yang azan, maka dia sunat untuk iqamah. Orang yang sama. Lebih baik jangan ditukarlah. Begitu lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad. Orangnya. Dan sunat bagi orang yang mendengar seruan iqamah, terutamanya pada kalimah qad qamatis solah, maka dia akan menjawab aqamahallahu wa adamaha. Dan sebenarnya inilah juga yang nanti kalau nak dibaca selepas iqamah. Boleh diulang semula, Allah mensyariatkan solat dan mengekalkannya, kemudian disambung dengan doa apa saja yang kita nak doa pun boleh. Jangan panjang-panjang. Sebab masa tu dah nak sembahyang. Jadi sebenarnya dia tidak ada doa khusus untuk iqamah, tapi boleh menggunakan ni jawapan bagi seruan qad qamatis solah. Allah ajak, sila kita bangunkan solat ini. Bangunkan solat. Bangun untuk solat. Bila nak bangun, okey, lagi satu pengajaran guru saya mengajarkan. Bila kita nak bangun ketika iqamah ni, sebab semua orang duduk kan biasa dekat masjid dengan surau. Betul, kebiasaannya kita nampak kita duduk. Dan ketika itu kadang-kadang lah, saya tak selalu juga melihat perkara itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kalau kat masjid ni, ada juga orang berbual ketika iqamah. Maka beradablah kalian. Beradablah kita bersama. Beradab untuk apa? Mendengar juga iqamah seperti kita mendengar azan. Maka jawablah perkara yang sama seperti kita menjawab azan, terutamanya pada perkataan qad qamatis salatu qad qamatis solah. Tetapi bila kita nak bangun ni, ketika mana lafaz iqamah itu sampai kepada lafaz hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah tu bersedia untuk bangun. Sebab diajak untuk marilah sembahyang. Makna bertepatan dengan lafaz hayya 'alas shalah. Boleh Bu? Jadi jangan duduk lagi. Jangan duk berbual lagi. Jangan duk betulkan telekung lagi. Jangan duk betulkan lagi baju kita lagi. Dah bersedia untuk masuk ke dalam saf. Ataupun dah duduk berdiri dekat saf. Sebab nanti imam akan ingatkan sekali lagi. Untuk luruskan saf. Betul? Selepas habis iqamah. Jadi nak lepas azan ni, lepas iqamah ni nak baca doa apa? Tadi ada soalan tadi tu, baca doa apa? Doa apa kan? Sebenarnya boleh juga doa untuk azan tu, tetapi sebab waktunya kan pendek. Sebab dah nak masuk solat, jadi jangan panjang-panjang. Kita punya masa tadi daripada azan dan iqamah tu dah banyak waktu berdoa. Maka paling tidak bacalah semula aqamahallahu wa adamaha. Kemudian doa sikit. Amin
ataupun ya Rabbal Alamin ataupun doa apa-apa sajalah yang kita nak, tapi pastikan imam dah bagi peringatan supaya luruskan saf, maka dah tak ada perkara lain yang kita buat, kita bersedia untuk masuk dalam solat. Okey, saya bagi tambahan amal dalam kitab Bidayatul Hidayah. Okey, dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika mana sebelum iqamah, tadi sebelum iqamah, kita kan tunggu iqamah sama ada dekat masjid ataupun kita bersendirian kat rumah solat. Maka al-ulama ul-amilin, ulama yang alim ini, ulama yang arifin billah, yang tahu tentang bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Arifin billah ni, dia arif tentang apa yang Allah nak. Arifin billah ni. Ini istilah untuk sebahagian ulama. Jadi ibu, kita kena letakkan diri kita pun macam tahu-tahu macam ulama lah gitu. Ni sebab dapat ilmu hari ni. Bila dapat ilmu tu maksudnya kita bersedia untuk beramal seperti para alim ulama lah. Ada ilmu lah kita kan. Maka apa kita nak buat? Supaya untuk mendapatkan khusyuk dalam solat dan ketenangan yang lebih, dianjurkan dalam kitab amalan Allahumma salli ala Muhammad, amalan umum untuk amalan selepas solat ataupun sebelum solat. Ada amalan sebelum solat, sebelum iqamah itu, kalau kita bersendirian ataupun sebelum iqamah yang ada dekat masjid berjamaah itu, maka digalakkan untuk beramal dengan mengulang-ulang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sebenarnya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Tapi kita ni nak buat satu-satu tu nanti takut macam lari kan, tune. So sambunglah semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Bila begitu dah 10, tambah lagi 10 kali istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ni tak ada dalil khusus, tapi dia amalan orang alim. Begitu. Jadi tak buat pun tak apa. Tapi kalau nak dapatkan kekhusyukan di dalam solat kita sebelum iqamah, maka amalannya itu. Tapi tiba-tiba kalau tak sempat sebelum iqamah, paling tidak sebelum nak mendirikan solat itu, kalau kita berjamaah, bacalah 3 kali sekurang-kurangnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi kalau seorang sebelum iqamah. Waalaikumsalam Kak Israel dan semua yang baru masuk dan beri salam. Ustaz sahabat di habis saya memberi salam. Jadi ibu akak yang rahmati oleh sekalian, amalan ini amalan tambahan untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat fardu kita. Dan solat sunat tidak digalakkanlah. Sebab solat sunat kalau nak buat pun boleh juga. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi solat fardu terutamanya lah. Okay? Jadi saya ijazahkanlah kepada ibu-ibu yang mendengar hari ini amalan ini. Dan ibu-ibu bolehlah menjawab untuk menerima kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya amalan ini boleh kita diamalkan. Nanti nak maghrib, nanti kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita iqamah, maka amalkan amalan ini. Paling tidak dapat ilmu. Kalau tak buat boleh 10 kali, 3 kali pun okey. Alhamdulillah. Qabil tu. Alhamdulillah. Jadi, moga-moga amalan ini akan menjadi panduan dan menjadi satu perkara yang akan mengkhusyukkan ibadah solat kita setiap kali kita nak berhadapan dengan Allah. Kerana subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar itu adalah pembuka kepada langit dan keberkatan seisinya, langit dan bumi sebenarnya. Alhamdulillah, ahsantuna jami'an. Jadi, ini tambahan amal. Dia tak ada dalam kitab fiqh, tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah dan juga dalam kitab amalan selepas solat ataupun amalan umum di dalam sebelum atau selepas solat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi selamat beramal. Supaya lebih khusyuk kita ni. Nak bertemu dengan Allah jangan gopoh gapah. Jangan kalang kabut. Sebab itu Nabi menegur ada para sahabat yang berlari untuk masuk ke dalam masjid.
Sebab Nabi mendengar. Nabi ni matanya kat depan tapi boleh nampak belakang. Mukjizat. Jadi ditegur selepas solat. Jangan gopah-gopah, tenang-tenang aja. Kat mana kita sampai, tiba-tiba memang dah nak, memang tayat akhir, tak apalah, duduklah. Pelan-pelan, jangan laju-laju. Jangan. Kalau tak sempat untuk tayat akhir, nanti kalau ada orang lain yang masih lagi berdiri, maka masuk kat dia pula. Begitu. Tapi kalau memang dah tak ada, Allah dah mengira dah kita nak berniat untuk berjamaah. InsyaAllah. Kalau tidak sempat untuk berjamaah walaupun untuk yang akhir sekali tu. Tapi sebelum nak masuk tu, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita ada banyak memang waktunya senggang dan lapang, maka tambahlah amalan tadi tu. 10 kali istighfar dan 10 kali mahkota segala tasbih kepada Allah dunia dan penuh dengan seisinya juga di bumi. Bumi dan langit. Subhanallah. Selamat beramal insya-Allah. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu berkaitan dengan azan dan juga iqamah. Dan sunat bagi yang mendengar menyebut aqamallahu wa adamah ini ketika mendengar qad qamati solat. Jadi nanti kalau dengar qad qamati solat, apa nak jawab? Aqamallahu wa adamah. Lepas tu dah siap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebut lagi aqamallahu adamah. Tak apa, boleh diulang. Kalau nak sebut yang untuk doa azan pun boleh juga, tapi lebih utama yang ni, aqamallahu wa adamah. Okay. Dari riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Manakala seruan untuk bukan sembahyang fardu, azan dan iqamah adalah sunat muakkad. Dia bukan wajib. Jadi kalau tiba-tiba tak ada azan dengan iqamah, kita jangan kalut. Kita jangan gabrah. Sebab dia bukan wajib. Dia sunat muakkad. Tetapi kalau dekat masjid dan surau, dia tidak pernah ditinggalkan insya-Allah. Tapi kita yang kat rumah tu, jangan lupa, terutamanya orang perempuan, jangan meninggalkan sunat muakkad itu untuk iqamah kita. Sebab kita tak boleh azan. Sebab orang perempuan tidak disunatkan untuk azan. Manakala solat yang selainnya, sunat dilakukan berjamaah seperti solat 2 hari raya. Okay? Next. Yang ni dengar baik-baik ibu-ibu. Lebih-lebih lagi ada ustazah kat sini juga kan. Tadi sebab dah cakap JK ada ustazah. Dan ibu-ibu juga adalah ustazah kepada anak ibu-ibu. Okay. Sama ada dia solat gerhana, selain daripada solat fardu, solat hari raya, solat gerhana, matahari dan bulan, solat jenazah, tidak disunatkan azan dan iqamah. Tetapi ketika hendak memulakan dan mendirikan, muazzin disunatkan untuk menyebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Lain lain dia punya syariatnya ni. Jadi solat fardu, dia tak ada perkataan ini. Solatul jami'ah ni tak disebut sebagai imam. Imam tak sebut, muazzin pun tak sebut. Sebab dia sunat disebut untuk solat-solat jemaah yang lain selain daripada solat fardu. Ini solat tarawih je lah sebut kan? Sebenarnya solat tarawih pun tidak ada dalam senarai ni. Tak ada. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i ni, solat tarawih ni disebut solatul tarawih je. Dia tak sebut solatul jami'ah. Solatul tarawih rahimakumullah, itu ya. Mana ada solatul jami'ah, tapi tak tahulah mungkin ada masjid solat lain. Maka dia tidak menepati sunnah. Jadi muazzin dengan tok imam tu kena belajar fiqah. Tiba-tiba belajar fiqah. Betul lah. Ini bukan main-main kak. Kadang-kadang ustaz dengan muazzin ni, imam pun dia tersilap langkah sebab dia tak belajar fiqah. Dia belajar ikut-ikut dulu dengar begitu. Ini yang paling tepat diajarkan oleh Imam Syafi'i. Sebab kita mazhab Syafi'i lah. Jadi kita ikutlah mengikut panduan Imam Syafi'i. Maksudnya tatkala berlaku gerhana matahari, lamman kasafa asy-syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Sayyidina Amru bin Al-As ni, Abdullah bin Amru bin Al-As ini menyebutkan bahawa fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudia, Nabi menyeru untuk solat gerhana ini. Kemudian solat apa? Solat hari raya. Lagi satu solat apa tadi? Solat jenazah, dia tak ada azan, tak ada iqamah. Tapi sebut apa? As-salatu jami'ah. Pergi Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, dia akan sebut salatul jami'ah. Itu maksudnya solat. Lepas tu ditambah lagi salatul jenazah. Ala tifli, ala mayyit, alal mayyitah, alal amwat. Baru disebut. Begitu. Salatul jami'ah. Disebut macam itu. Ini saya selalu kena tolak pandangan yang ni. Bukan aku yang bagi pandangan betul. Ini Imam Syafi'i yang bagi dan Rasulullah yang menyebutkan. Lepas tu tak nak terima. Bahaya. Okey, ibu kadang-kadang buat solat jamaah untuk solat tasbih. Kadang-kadang buat solat jamaah untuk solat hajat. Dia tak perlu benda-benda ni semua. Solatul jamiah pun tak perlu, azan iqamah pun tak perlu yang tu. Tapi kalau nak lebih tepat, kalau lah lebih nak mengikuti, dia tidak ada azan dan iqamah untuk solat-solat sunat ni. Tapi kalau nak sebut as-solatul jamiah tu, okey lagi lah, boleh diterima. Dia tidak menyalahi pun, dia cuma tak menepati sunnah saja. Hadis di atas menunjukkan cara suan bagi solat gerhana dan dikiaskan kepada semua solat sunat yang disyariatkan berjamaah. Tu highlightkan, bulatkan. Ibu-ibu ada kitab, bulatkan. Sebab kita akan belajar solat sunat yang disyariatkan berjamaah. Yang ini memang kena faham. Hanya solat sunat yang berjamaah saja yang akan dimulakan dengan perkataan dan seruan satu jamiah. Bukan semua solat fardu pun disebut. Tak, solat fardu hanya disunatkan azan dan iqamah. Kalau perempuan yang jadi imam, maka seruannya adalah kalau solat fardu, iqamah sahaja. Jangan tiba-tiba Kak Amira kata suara aku sedap, aku azan. Salah tu. Tak boleh. Suara aku nyaring. Tiba-tiba. Silap ni. Nanti Ustazah Nolia yang salah. Sebab kelas Ustazah Nolia, jangan buat Kak Amira. Jangan macam-macam Kak Irma pun. Jadi buat yang tepat lah. Mengikut sunnah Nabi. Jangan ikut suka kita je. Walaupun nampak betul. Nampak betul tapi tidak menepati. Tak menepati. Nanti dong balik. Oh, boleh. Tak menepati sunnah. Dia tidak menepati sunnah. Kita ni nak buat satu amalan, kalau tak ada dalil berkaitan sunnah-sunnah ni, maka tinggalkanlah perkara tu, buat yang mengikut sunnah. Moga-moga terbukalah kita punya hati dan jiwa dengan ilmu yang mengikut mazhab Imam Syafi'i ni. Tapi siapa-siapa yang tak setuju dengan saya terpulanglah. Sebab ni perkara sunnah je patutnya pun. Tak buat pun tak apa. Kalau buat tak dapat pahala Ustazah. Mana aku tahu. Allah yang bagi pahala. Selalu tanya Ustazah macam itu. Macam Ustazah tahu semua benda. Ustazah tak tahu semua benda. Gelak korang Walaupun aku nampak, walaupun aku tak nampak. Ada yang nampak tu gelak. Dia ingat, boleh tahu kitab apa Kak? Tiba-tiba je. Oh, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Jilid yang pertama baru ni. Tapi ibu Kak yang rahmati Allah sekalian, perkara ini perlu ditegur kalau berlaku tiba-tiba. Ada para asatizah. Kalau tiba-tiba dia buat solat sunat, tiba-tiba dia as-salatu jami'ah, salatu jami'ah. Salatu jami'ah ni hanya untuk yang disunatkan berjamaah saja. Mana solat sunat yang disunatkan berjamaah? Yang disebutkan tadi itulah. Solat hari raya, 2 hari raya. Solat sunat paling tidak sebenarnya solat tarawih pun di berjamaah juga, tapi dia seruan dia bukan as-salatu jami'ah, tapi dia as-salatu tarawih rahimakumullah. Apa Kak Amira nak tanya apa? Bismillah. Kan memang dia niat tarawih, tapi kadang-kadang dia akan menyeru macam as-salatu jami'ah, salat dia ada sambung dia tu kan.
Saya dah dengar Yelah. macam tu lah kalau kita main tarawih. Yalah sekarang ni kita nak buat benda yang betul lah ni. Nak mengikut sunnah Nabi. Tidak disebutkan perkara itu pada solat sunat. Selain daripada sunat-sunat yang disunatkan berjamaah. Jadi sebenarnya boleh tak dekat solat tarawih tu buat macam itu? Boleh juga sebab solat tarawih ni boleh buat jamaah, boleh buat seorang. Kan dua-dua boleh. Solat gerhana boleh tak buat seorang pun boleh juga. Solat hari raya boleh tak buat seorang pun boleh juga. Tapi kalau berjamaah, kita buat berjamaah, maka adabnya adalah Nabi SAW mengajarkan diseru nudia. Ini sabda Nabi. As-salatu jami'ah. Tapi siapa yang buat benda ni? Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya dia belajar dan dia faham sunnah Nabi. Kalau dia buat pada tempat yang salah, bukanlah salah macam mana salah besar. Bukan yang tepat. Maksudnya bukan pada solat jemaah yang ni tadi ni. Disyariatkan berjamaah. Apatah lagi solat fardu. Solat fardu tak ada panggilan ni kerana ada azan dan iqamah. Sudah memadai dengan azan dan iqamah. Tak payah tambah-tambah lagi dah. Kita nak tambah pahala lah Ustazah. Tambah pahala adalah dengan perkara sunat yang ada dalilnya dan sabit yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Moga-moga kita berubahlah. Kita berubah. Berubah supaya kita tidak mengatakan bahawa ini kita biasa buat lah. Bukan biasa buat. Kita buat kerana kita ada ilmu belajar dalam syariat Nabi Muhammad mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekejap boleh tak? Sebentar Allahumma salli ala sayyidina. Okey, ada soalan sebelum kita tukar tajuk yang baru? Berkaitan azan dan iqamah. Ustazah, kalau tanya bukan berkaitan azan dan iqamah boleh? Boleh, admin. Boleh lah. Silakan. Sebab dia mengganggu saya tak pertanyaan Mengganggu? ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan insya-Allah. Dia berkaitan dengan tayamum ya. Tayamum. Okay, so anggota tayamum tu ada dua saja. Betul. Kan? Tapi bila tangan dia di simen, katalah dia accident dan tangan dia terus di simen. Okay, maknanya dia tak sempat untuk membersihkan dan dia tak sempat untuk beruduk. Okay, terus saja di simen. Lepas tu bila dia nak solat, dia cuma tayamum dekat atas je lah sebab kan. Tetapi solat itu diterima ke atau selepas dia buka simen tu dia kena qada balik solat itu sebab dia solat tu hanya menghormati waktu, yes. Okey, Kak Latifah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia di simen, dia ada dua kaedah. Kalau dia tak tayamum, dia boleh sapu je air kat atas dekat tempat dia punya al-jabair wal asaib tu. Kita dah ada. Dah selesai bab ni. Nanti saya bagi tahu muka surat berapa. Sebentar ya. Okey. Kalau tak salah kita dah belajar ni kan, Kak Amirah. Ni. Al-jabair wal asaib. Muka surat 79. Ya. Okey. Muka surat 79 tu kalau dia kena simen, dia kena anduh, kena penuh ke tak penuh tu semua. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kalau tapi memang betul kalau dia contohnya dia mandi wajib, dia kena qada semula lah. Tapi kalau dia solat kalau wuduk ni pun sebenarnya kalau dia untuk menghormati waktu tu pun nanti dia kena qada pula bila dia dah sihat lah. Tapi dengan nasihat doktor lah. So maknanya sepanjang tempoh dia di simen itu dia solat menghormati waktu. Kalau ikutkan sebenarnya begitulah sebab sepatutnya sebab dia pada permulaan sama ada dia Allahumma salli ala Muhammad dia sebenarnya
dia dalam keadaan berhadas ataupun tidak. Kalau dia hadas kecil tak ada masalah lah. Berhadas kecil maksudnya dia terus solat lah kan. Sebentar saya buka sikit. Takut saya sebab silap dia- jawab ni. Bila berlaku aksiden itu, dia maknanya tidak sempat untuk membersihkan diri, Betul. tidak sempat untuk beruduk, kan? Ya betul. Dia dalam keadaan tidak suci dan dia berhadas. Berhadas ni maksudnya Allahumma salli ala Muhammad, berhadas ni maksudnya hadas kecil atau hadas besar lah. Dan dia uzur dan tidak dibenarkan membukanya. Tapi kalau dia dibalut tu, kalau tangan dibalut tapi tangan depan dia tak dibalut tau kak? Okey. Tangan depan ni tak balut, dia balut sampai lengan je macam ni kan. Okey. So yang ni kena basuh. Pakai air. Yang ni je kena sapu air ataupun tayamum. Kalau doktor kata asaib tu, dia punya yang dibalut tu tak boleh kena air, dia boleh buat tayamum. Gitu. Okey, tapi dia punya status of solat itu Yalah, dia kena qada. Dia kena qada. Okey. Orang yang memakai balut wajib mengqada sembahyang sekiranya balut tersebut berada dalam salah satu keadaan berikut. Dia tidak dibenarkan membukanya. Kalau dah kena balut memang tak boleh buka kan. Balut itu berlaku pada anggota tayamum, tangan. Okey. Muka dan kedua tangan. Tadi kan? Yeah. Jadi apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar balutan pada tempat sakit tu, tadi tu. Okey. Di tempat sakit tu, contohnya, dia kena sampai sini je. So yang depan dia kena basuh. Alright. Okey. Yang ni, tayamum. Tapi dia kena qada. Dia kena qada lah. Okey, di sini maknanya dia kena qada lah. Saya. Itu yang saya nak pastikan. Confirmkan lah, pastikan. Nak Kena confirmkan. qada. Okey. Dia kena qada. Lebih baik qada. Alright. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Latifah. Ada lain? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada? Kalau tak ada, kita menyambung sedikit bab yang seterusnya. 143 di buku, di slide tu, syarat sah solat. Di mana syarat sah solat ini maknanya, pengertiannya, ialah wujudnya sesuatu perkara adalah bergantung kepadanya. Sedangkan perkara itu bukanlah sebahagian daripada solat. Dia syarat sah solat. Nak solat kena ada syarat. Syaratnya apa? Nanti kita akan bincangkan secara panjang lebar. Contoh daripada syarat ini, contohnya tumbuh-tumbuhan. Dibagi contoh kat sini, dia tidak akan wujud di muka bumi bergantung kepada hujan. Sedangkan hujan bukanlah sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan. Justru itu, hujan merupakan syarat bagi wujud tumbuh-tumbuhan tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, berpendapat, syarat-syarat sah solat terbahagi kepada 4 bahagian. Tak semestinya hujan turun, pokok akan hidup. Betul? Tetapi kalau ada hujan turun, pokok akan lebih subur. Begitu. Jadi, hujan tu bukan sebagian bertumbuhan, tapi kalau dia datang, dia akan lebih menyempurnakan kehidupan tu. Begitu juga syarat-syarat untuk sahnya solat. Yang pertama, secara kesimpulannya dalam kitab fiqh ini, mazhab Syafi'i, dia nak menjadikan bahagian dan semua bahagian mestilah suci supaya solat itu menjadi sah. Dan syaratnya yang pertama, dia mesti bersuci dan bersuci ini akan terbahagi kepada Allahumma salli ala Muhammad beberapa bahagian. Yang pertama, suci tubuh badan daripada hadas. Yang kedua, suci tubuh badan daripada najis. Yang ketiga, suci pakaian daripada najis. 1, badan daripada hadas. Hadas ada 2. Hadas kecil dan juga hadas besar. Manakala suci badan daripada najis, najis ini mengetahui dalam bab yang lalu yang telah kita bincangkan panjang lebar. Kemudian suci pakaian. Kenapa pakaian? Sebab kita solat menutup aurat. Yang keempat, suci tempat kita solat daripada najis. Okay? Jadi, suci anggota badan daripada hadas. Solat orang yang berhadas tidak sah sama ada berhadas kecil ataupun berhadas besar terutamanya. Apatah lagi kalau tiada wudu atau berhadas besar. Seperti janabah. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang sahih di mana sabda Nabi SAW, la tuqbalus salatu bi khairi tuhur.
solat tidak diterima tanpa bersuci. Jadi kalau ada hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil apa? Buang air kecil, buang air besar. Buang angin. Okay? Itu hadas kecil. Hadas besar, janabah. Contoh. Yang kedua, suci anggota badan daripada najis. Anda juga telah mengetahui bahawa makna najis dan bahagiannya seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum ini dalam bab bersuci. Di mana Nabi SAW bersabda, mengingatkan dan menceritakan perihal 2 orang yang diazab dalam kuburnya. Baginda mengingatkan, amma ahaduhumah fakana la yastabri'u minal baul. Adapun salah seorang daripada mereka tidak bersih, yakni tidak berjaga-jaga daripada kencing. Istibra' ni la yastatir maksudnya. Bawah sikit. Bawah sikit kak? Next. Tu ayat ni. Dalam satu riwayat mengatakan tidak bertutup, maksudnya la yastatir dalam bahasa Arab dia. Tidak tertutup ni maksudnya apa? Ataupun la yastanzih. Dalam riwayat tersebut sahih dan bermaksud dia tidak menjauhi dan berjaga-jaga daripada air kencingnya. Atau lagi sikit kak? Lagi. Kedua-dua riwayat itu adalah sahih bahawa maksud tidak menjauhi dan tidak mengelakkannya. Maksudnya ketika dia nak menghabiskan baki-baki daripada dia buang air kecil dan juga buang air besar itu, dia tidak istibra'. Yang disebutkan la yastabri'u minal baul. Dia tak berjaga-jaga. Maksudnya dia belum betul-betul tos, bahasa manusianya dia dah bangun, kemudian dia tidak boleh jadi dia tidak mengelap, tak mengeringkan, begitulah bagi orang perempuan terutamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebentar. Dan dia tak bersih betul-betul. Jadi ibu berhati-hati kita semua, termasuk diri saya dan keluarga saya. Apatah lagi orang lelaki. Dia memang kalau kita nak betul-betul bersih ni, bagi orang lelaki terutamanya, dia kena mengurut dia punya zakarnya. Perempuan tak boleh urut kemaluannya. Dia mengurut atas perut bagi kemaluannya. Sebab najis tu keluar daripada dalam bundi yang dalam tu lah, daripada perut. So sebelah kanan atau sebelah kiri pun boleh. Kena tanya doktor lah. Berdehem adalah untuk lelaki, bukan untuk perempuan Kak Normawati. Kau berdehem nanti kenapa pula buat kat dalam tu berdehem. Kau perempuan. Dia orang perempuan, dia kena mengurut. Diurut perutnya. Bukan berdehem. Walaupun dah terbiasa buat macam itu, mengurut tu lebih selamat. Supaya keluar baki daripada najis tu. Ataupun ketika kalau kalian bertenggung, tahu bertenggung, bercangkung, maka gerakkan sikit cangkungan tu. Tu macam tu. Jangan gerak kuat-kuat. Jatuh pula nanti. Tapi sekarang orang ramai, dia buang air dekat toilet bowl. Macam mana dia nak buat macam itu? Maka urut perut tu. Bagi orang perempuan. Orang lelaki, dia memang kena urut dia punya zakarnya. Kena bagi tahu. Dia akan, yang titisan yang terakhir itulah yang akan menjadi azab kubur tu nanti. Kalau tidak dibersihkan. Dan dia membawa hadas kecil di dalam solatnya. Wal na'udzubillah min zalik. Jadi berhati-hati. Okay? Begitu juga pelbagai najis lain yang sama hukumnya dengan najis kencing, buang air kecil itu dan juga buang air besar. Dan buang air besar ni, saya minta maaf, dulu ada isu lah. Masa saya belajar dulu, saya tak tahu ibu-ibu pernah dengar ke tidak. Ketika kita buang air, kan kita punya dubur tu akan membuka kan, terbuka. Dia terbuka. Dan terbuka dia ada lebihan dalam dia punya lubang tu. Yang kat situ kena bersihkan ibu-ibu. Bukan sampai dalam. Dia punya pipi dubur tu. Itu pun kena bersihkan betul-betul. Ini cerita tentang yang diazab kerana tidak berjaga-jaga dengan air kencingnya, dikiaskan dengan najis buang air besarnya. Berhati-hati. Dia kena bersihkan dekat dinding tu. Dinding dubur tu. Sama kita bersihkan dinding kita punya kemaluan. Wallahu a'lam.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Sayyidatuna Fatimah binti Abu Hubaish radhiyallahu anha wa radu'an. Fa'idha aqbalatil haidah fatrukis salah. Fa'idha dhahaba qadruha faghsili angkad dam wa salli. Apabila kedatangan haid orang perempuan ni, maka tinggalkan solat. Dan apabila selesai tempohnya, bersihkan dirimu dan bersolatlah. Bersihkan dirimu tu pastikan dalam kita punya kemaluan, wahai orang perempuan, saya minta maaf dengan izin. Pastikan kalian bukan korek kasar korek tu sebenarnya. Suka cakap pasal, bukan dikorek. Dia dilalukan dengan tisu. Jangan dicocok dengan, apa nama tu? Cotton bud. Bukan. Pakai je tisu. Pakai tisu, maka dinding faraj tu. Ataupun dalamkan sikit yang tempat permulaan faraj tu, ada tak baki darah ataupun warna-warna terakhir untuk haid. Sama ada dia bercampur dengan warna yang cerah, kemudian ada warna hitam, merah ataupun kuning-kuning yang pekat. Itu semua adalah masa haid. Dia mesti colet tu, sapu tu memang betul-betul putih. Jernih. Itu baru bersih. Wallahu a'lam. Jadi orang perempuan baik-baik. Jangan nasib mandi wajib aja. Lebam nanti. Sehari ni mandi, besok mandi, tulat mandi. Tunggulah sampai betul-betul bersih. Keluar cairan yang berkaca tu. Banyak kali Ustazah Nur cakap benda ni. Tak tahulah Ustazah lain cakap ke tidak, tapi saya cakap benda yang sama ni. Nak juga tak boleh Ustazah, tak sedap hati sebab dah lama sangat. Lepas tu tiba-tiba lusa keluar lagi sikit. Tenang-tenang sudahlah, Allah bagi rehat. Rehat dengan suami, rehat dengan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhati-hati. Tak payah nak terkejut sangat Kak Normawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kak Rabidah semua ni. Jadi ibu Kak Boy dengan Kak Ima sekali, Kak Serina ni semua ni yang nak terkejut-kejut sangat. Moga Allah berikan kita pelajaran dan kefahaman untuk suci bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tubuh badan daripada najis. Saya tawakufkan dulu di sini, dah 6 suku ni. Moga Allah berikan kebaikan. Kita akan sambung untuk yang yang ketiga, suci pakaian daripada najis untuk syarat sah solat. Ada soalan sebelum saya tutup? Subhanallah. Okey, boleh off presenting tu. Ada siapa-siapa nak tanya? Soalan, silakan. Kalau ada. Tak ada. Kalau tak ada, Silakan. Kalau tak ada kita tutup Ustazah. Kalau Kau tak faham ada, nampaknya? alhamdulillah, InsyaAllah. syukur. Mudah-mudahan Allah pelihara dan jaga kita semua. Terutama dalam bab perkara berkaitan dengan kita punya buang air kecil dengan buang air besar tadi tu. Kerana dia akan diazab di alam kubur itu. Wal na'udzubillah min dzalik. Sebab itu ada dalil yang lain ditambah ketika kamu mendengar, Nabi yang mendengar sebenarnya. Nabi cakap, aku mendengar dia diazab. Maka ambillah pohon-pohon ataupun ranting-ranting yang ada tu, yang masih hidup tu, untuk letak di atasnya supaya dia dikurangkan azabnya. Itu hadis tu ada kaitan dengan perkara yang disunatkan untuk kita meletak dan menanam pokok di atas kubur tu. Begitu. Kalau tak pun orang duk cakap tabur bunga. Tabur bunga tak memadai sangatlah sebab dia akan layu. So tanam pokok. Rumput pun tak apa. Sebab dia akan hidup dan dia akan, dalam bahasa manusianya, menyejukkan lah. Tetapi sebenarnya dia bertasbih. Kita belajar, ingat tak dulu pertama kali belajar fiqh ni, apa perkara yang saya ingatkan? Kita tidak mengerti tasbih mereka. Sebab mereka tak ada apa? Mereka ni yang bertasbih ni, yang sentiasa bertasbih ni, berbanding kita ni. Betul. Tak ada mulut. Rumput, pokok semua tak ada mulut. Walaupun binatang tu ada mulut, tapi dia tak boleh bercakap. Allahu Akbar. Tetapi apabila letakkan di atas kubur, letak pokok, pokok tu akan bertasbih dan dia akan mengurangkan azab bagi mereka. Suara apatah lagi lah. Tapi burung ada suara tak? Tapi suara burung itu adalah tasbih kepada Allah. Mensucikan Allah, mengesahkan Allah. Bertahlil kepada Allah. Bersyukur.
Batu-batu kecil, kalaulah ditakdirkan batu itu dikategorikan batu yang memang real batu, bukan batu buatan. Kan ada batu buatan kan? Batu putih-putih itu batu buatan. Jadi batu Batu pokok. sungai lah senang. Batu sungai itu batu hidup. Tapi batu yang dijual kat kedai tu, itu batu buatan. Dia batu, dia buat-buat kecil-kecil, besar-besar. Betul tak? Yang putih-putih tu, yang cantik tu, kalau dia letak dekat kubur tu. Kalau tak salah saya itu bukan batu yang betul. Maka tu jangan letak dekat atas kubur. Baik, letak. Nasib baik saya buh rumput. Bukan main siapa ni yang bercakap admin ni. Baik mengaku. Jangan nasib baik Kak Ajah. Jangan shoot sangat. Rumput kapet tu pun bukan original. Cari rumput kapet yang betul. Tak payah rumput kapet kau ingat dia nak duduk ke atas. Susah pun nak duduk dekat kubur. Rumput sudahlah. Macam-macam. Jangan nak buat khurafat sangat Aku cepuk juga. Wahal khurafat ni bukan nama benda-benda buruk. Tapi ada juga nama imam namanya khurafat. Allah SWT Muhammad. Benda-benda tu bukan khurafat lah. Ada yang ada khurafat, ada arti khurafat, ada yang tidak khurafat. Tapi kapet-kapet tadi tu sebenarnya tak payah. Kita bukan nak duduk situ. Baik kau letak depan rumah kau Kak Ira. Ya Mak Jah. Ni Ustazah kata tadi batu tu tak payah letak batu yang bukan yang Putih-putih tu kan. Yang batu dijual satu paket RM5, RM6 tu kan. tak payah letak. Kalau dah letak pungut balik letak je kat depan rumah. Lagi lawa. Daripada kat kubur. Tak ada orang tengok. Yelah tapi kalau kiranya kalau orang tu letak juga apa maknanya, tak boleh ke macam mana ke? Macam ni lah. Saya pun tak cakap tak adalah benda tu tak boleh Mak Jah. Okay. Tak Jah. Dia macam ni. Sebab yang diartikan oleh Rasulullah adalah tutup dulu sebab dia bergema. Dia adalah ranting-ranting yang hidup ataupun pelepah tamar pada ketika itu. Jadi batu yang kita nak buat batu sungai tadi okey lah. Batu sungai tu batu hidup. Jangan kau ambil batu bata dekat rumah orang. Atau rumah sendiri. Kurang batu bata rumah kau orang nanti. Nak cantikkan lah tu. Kau kenapa kubur nak dicantikkan? Dia bukan nak, kau yang nak. Kau nanti masuk kubur, kau cakap dengan orang, kau jangan cantikkan kubur aku tau. Tapi kita duk yang hidup ni sibuk nak mencantikkan. Perkara itu adalah perkara yang bid'ah. Itu bid'ah. Dia tidak boleh meninggikan bangunan ataupun binaan di atas kubur. Tapi memang ada orang berniaga buat binaan tu, memang ada lah. Tapi tu kurang-kurang ditulis dengan ni apa tak boleh sesuai ayat. Dulu masa kami belajar, dia pendapat ulama kalau tak silap saya. Orang nak menghafaz Quran ni jangan baca tulisan-tulisan yang dekat nisan tu. Tapi tak ada dalil lah sebenarnya. Tapi orang alim ni, dia ada firasat. Guru-guru ni ada firasat. Tahu firasat kan ibu-ibu? Dia ilham daripada Allah. Orang alim ni. Saya tak ada perkara tu. Saya pun tak pandai. Saya dengar daripada masa saya belajar dulu. Tapi dia tak ada dalil yang khusus. Maka perkara itu tidaklah dikira sebagai satu perkara yang diharamkan. Tetapi tidak digalakkan. Kita ikut macam mana dekat Jannatul Baqi dengan Jannatul Ma'la. Dia letak batu saja. Sekarang cuma letak nombor lah. Macam itulah. Jadi tak payah letak batu-batu putih tu apa semua. Sebab orang Malaysia ni. Ustazah, kalau rumput kapet. Tadi tu ada seorang kakak tadi tu baru aku tegur. Rumput kapet tu bawa balik rumah. Kalau kau letak kat kubur, kau post kat aku. Mak Jah. Rumput kapet pun tak boleh bubuh. Ya ada orang Allah. yang palsu tu. Yang palsu. Yelah. Kau bagi kat aku lah. Rumput kapet aku dah hilang. Terbakar. Mak Jah tanya je. Tak apalah. Mak Jah tanya balik ni untuk bagi betul-betul dia betul-betul nak bertanya. Dan tahniahlah Mak Jah kerana berani bertanya. Walaupun tadi sudah disebutkan. Tak apa Mak Jah. Yelah. Betul Terima kasih Mak Jah. Rumput kapet mahal. Yelah. Okay. Admin ke menerima ni aku terbit lagi dia ni kalau aku jumpa dia ni. Subhanallah. Okay. Okay Mak Jah. InsyaAllah Janganlah. Jangan hias-hias lah kubur tu. Ya. Ajar mudah ke? Masya Allah. Tu lah Kak Ajar mudah. Okay. Mak Jah dan semua yang dirahmati oleh Allah sekalian. Okay. Jangan membazir. Kalau kau nak beli kapet, kau tak tahu nak letak mana dan kau letak kat kubur, kau post saja kat aku. Kau tahu. Saya serius ni.
Siapa-siapa nak bagi hadiah kat saya, bagi rumput kapet tu satu saya punya pouch kereta tu. Nanti letak kereta saya dapatlah pahala. Kereta tu kan bagi baca ilmu. Ada Ustazah, boleh kira macam tu? Boleh lah. Daripada kau letak kubur tak ada orang tengok, kau letak rumah aku, oh kapet ni Kak Mak Jah yang post. Daripada mana Mak Jah? Mak Jah, orang mana Mak Jah? Orang Negeri. Tak ada orang Nak tengok. ajak orang teras Ustazah. Orang cerah. Okey, Kak Nurini keluarkan suara dah hujung pun nak keluarkan suara Kak Nurini Tapi rumput kapet tu hidup. Kalau dia rumput kapet yang hidup, tetapi apa dia punya manfaat dekat kubur? Bagi jawapan kat saya. Satu je lah. Tu yang cakap rumput hidup tadi tu. Tak ada jawapan. Kalau tak ada jawapan, tak ada manfaat. Kalau dia hidup yang berzikir tu, dia lebih kepada pokok yang hidup tu lebih baik. Rumput tu dia tak berzikir ke Ustazah? Rumput, rumput betul yang melata tu, Tapi kalau rumput yang kapet tu tak? Rumput kapet tu dia tumbuh tak? Dia tumbuh kalau yang kita bukan, sebab saya tengok dekat Kota Damansara tu dia bukan rumput kapet yang artificial tu. Dia rumput kapet yang rumput kapet yang lepas tu nanti tiap 3 bulan sekali panggil orang untuk terima. orang bersihkan ya. Itulah, yelah, bersihkan tu maksudnya dia elokkan kan? Ya betul. Ada manfaat tak untuk orang yang dalam kubur? Dia bukan macam kita membersihkan kubur ke Ustazah? Sebenarnya kubur ini kalau ikutkan sebab Malaysia ni memang tempatnya banyak rumput. Kalau dekat Mekah dengan Madinah, dia belum sampai tahap tu. Tapi satu hari nanti dia akan jadi hijau dan subur. Tapi tidak pada kubur lah. Kubur ini bukan tempat untuk dicantikkan, dielok. Bukan. Kubur ni tempat orang meninggal, dia tak perlukan. Dia malah kalau boleh cakap, dia nak keluar je kat kubur tu. Jangan buat macam-macam kat kubur aku. Tapi orang yang hidup ni dah dibagi pengajaran dan pelajaran pun tak nak dengar nasihat. Aku cakap tadi, daripada kau bagi dekat kubur tu, post kat aku. 4 kali aku cakap lagi ni. Tak adalah. Saya cakap bagilah buat manfaat di rumah. Letak elokkan rumah kita yang lebih cantik dan supaya sedap orang mata memandang. Tapi jangan berlebihan. Tapi dekat kubur, dia memang sepatutnya letak batu tadi tu saja. Batu nisan, cukuplah tu. Jangan buat binaan. Walaupun tiba-tiba kejap ada sikit je. Tiba-tiba dekat binaan tu, saya pernah ditala balik semula tau. Ustazah, Datuk Mufti buat, tiba-tiba Datuk Mufti buat. Yang kau pergi ikut Datuk Mufti buat benda tu, buat apa? Tapi tu dia orang pandai, takkan dia buat kerana itu ada ujian untuk mereka. Datuk Mufti yang mana tu censored, jangan disebut. Sebab dia sebut yang betul benda tu. Dia kata ustaz pun buat. Ustaz itu ada ujian dia. Kami ada ujian kami. Siapa yang beramal dengan ilmu, itulah yang akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau boleh guna batu sungai. Tapi zaman sekarang boleh je tak guna batu sungai. Guna batu hidup, tak sungai, darat. Pakai kayu. Kepok yang kayu. Itu pun okey, tak ada masalah. Tandalah supaya ingat. Oh tu kubur bapa aku, tu kubur mak aku. Nak tulis nama sikit, tulislah. Tapi jangan kau telah lahir. Tak payahlah banyak-banyak macam gitu. Tak payah tulis apa-apa banyak-banyak. Kau tulis nama. Tak payah bagi salam, tak payah apa. Okey, itu saja untuk apa Kak Amnira tadi. Minta maaf, saya potong tadi. Minta maaf. Last. Saya cuma nak kata setengah orang berwasiat nanti kalau dia meninggal jangan berbuat apa tulisan pun kepuk tu. Betul lah tu. Dia nak kosong saja. Macam tu. Berilmu lah tu orang tu. Berilmu. Orang yang belajar lah. Ya. Bapak saya, arwah bapak saya, dia tak cakap. Tapi dia cakap dengan mak saya, kalau nak buat batu nisan besok, kayu. Maksudnya bapak saya belajar. Belajar dekat ada kiai dekat kampung tu, kawan baik dia. Masa tu abang saya nak buat batu. Tapi mak cakap kayu. Batu saya cakap, dia tanya saya masa tu. Saya baru umur 21 masa tu. Betul mak? Kayu mak?
Dia cakap, kayu lah. Nak tahu tak, kayu tu tak reput tau sampai sekarang. Bayangkan. Bayangkan nanti kalau zaman Dajjal datang. Kayu tu kayu jati. Sampai sekarang tak reput tapi dah nak mendak lah sebab dah 23 tahun bapak saya meninggal. Kayu tu ada lagi tapi dia menggelupar tapi dia mendak lah sebab kan hujan. Lepas tu kadang-kadang kat kampung banjir apa semua kan. Tapi saya masih mengenali lah kubur bapak saya, alhamdulillah. InsyaAllah. Itu saja untuk petang ni. Saya serahkan kepada Kak Amira. Terlebih waktu juga ni, masya-Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, mudah ada barokah walaupun belajar waktu ni, masya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan jazak Ustazah di atas perkongsian hari ini berkenaan dengan iqamah dan juga tajuk yang kita masuk tadi, syarat sah sembahyang. Satu, jangan ambil mudah dalam membersihkan tubuh badan kita. Jadi kita kena berhati-hati. Terutamanya kemaluan kita. Ya, Kemaluan kita. berhati-hati. InsyaAllah. Lebih berjaga-jaga selepas ini, masya-Allah. Jadi kita kena lah benda ni. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Amin. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari, masya-Allah. Saya buat sikit bahan kuliah untuk malam ini. Kita bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 8 malam. Dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Moga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang berlangsungnya kuliah kita hari ini ada sebarang kesilapan, kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi saya ingin membuat sedikit hibahan. Ibu-ibu kenal Kak Farhana kan yang duduk di UK tu? Ya. Dah lama kan dia tak masuk kelas kan? Betul? Mak dia sakit pula. Mak dia sakit dan hari ini ada lagi satu pembedahan yang ketiga. Kita doakan. Sebab untuk Ustaz Major General Haji Major, saya tak tahu nama dia siapa, Major General nanti adalah untuk doa tahlil. Tapi untuk yang doa selamat ni minta Ustaz Dr. Suwarin buatkan. Boleh? Sebab tahlil tidak sesuai dicampurkan untuk doa selamat. Okay? Jadi nanti Dr. Suwarin punya tu nanti minta tolong untuk mendoakan ibu kepada Kak Farhana ni. Kak Amira ada nama dia ke? Ada, kami pun ada masukkan nama Ibu Arwah. Hari kita buat insya-Allah. Semalam pun buat. Tapi dia baru bagi tahu saya ni, baru sekejap tadi ni. Maknanya dia pun yang ketiga pada yang ketiga lah. Okay. So semalam pembedahan yang kedua. Hari ini adalah pembedahan yang ketiga. So buat nanti pada Allahumma salli ala Muhammad Ustaz Dr. Suwarin. Boleh? Untuk dia doakan keselamatan dan kemudahan. InsyaAllah. Ujian yang banyak ini adalah tanda kasih sayang Allah. Moga-moga seluruh keluarga besar Gema Nur Iman ini akan mendoakan dan memberikan kemudahan pada doktor-doktor yang akan meruskan pembedahan ibunya dan seluruh yang ahli keluarganya yang menghadapi ujian ini. Amin amin ya rabb. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahman. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a.
Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ma yathba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina li muqassirina li 'amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, moga-moga ibu kepada sahabat kami ini Kak Farhana diberikan kemudahan, diberikan kebaikan, diberikan gantian dengan kesembuhan, diberikan kemudahan untuk seluruh para doktorat yang akan menguruskan pembedahan yang ketiga ini, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kurniaan yang berlipat kali ganda dengan ujian ini. Ya Fattahu ya Alim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.